Asal-usul nama Malaysia. Asal-usul nama Malaysia. Kalau korang nak tahu, tak ada siapa pun yang mampu memberikan fakta yang tepat mengenai asal-usul nama Malaysia yang sebenar. Which they did, and again, Malaysia ya, I Pren ya. can't thank enough the Malaysians for what they did. Berterima kasih Tapi dia terdapat terhadap versi yang Malaysia. lebih tepat. Pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Banapsar Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang di channel Banapsar Official. Apa kabar friend? Insya Allah semuanya yang menonton video ini insya Allah diberikan kesehatan ya friend. Sudah sekitar 9 hari saya tidak upload video reaction, dan insya Allah kali ini saya akan mereaksikan sebuah video yang menarik ini friend. Ini berkaitan dengan sebentar lagi rakyat Malaysia akan merayakan hari kemerdekaan Malaysia tanggal 31 Agustus. Dan kali ini saya akan mereaksikan sebuah video. Saya mohon izin kepada pemilik channel untuk mereaksikan videonya. Ini ada channel dari YouTuber Malaysia, bagus sekali, Faktau Channel. Jangan lupa di subscribe ya channel Faktau Channel. Judulnya 10 rahasia gelap tentang Malaysia yang rakyatnya sendiri tak tahu. Oke, bagaimana videonya? Tak usah buang masa, ayo kita tonton videonya. 10 rahsia gelap tentang Malaysia yang rakyatnya sendiri tak tahu. Nah ini friend. Sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau. Subscribe ya, friend, Dan channelnya, jangan friend, lupa tekan loceng. 10. Filipina nak pakai nama Malaysia dulu. Tahu tak korang, sebenarnya sebelum penukaran nama tanah Melayu kepada Malaysia, terdapat negara lain yang mahukan nama Malaysia. Baru Mesti tahu korang saya. tak pernah dengar tentang fakta ni kan? Terdapat pidato oleh Wenceslao Vincent, seorang pemimpin Filipina yang bertajuk Malaya atau Malaysia Irredenta, yang secara ringkasnya mahu menggabungkan gugusan Kepulauan Melayu seperti Tanah Melayu, Filipina dan Indonesia. Malah ketika nama Malaysia dicadangkan sebelum penubuhannya, Filipina pernah memujuk agar nama Malaysia ditukarkan kepada mereka. Baru tahu Namun saya. gerakan gabungan ini terbatal selepas penubuhan Malaysia pada tahun 1963 yang merangkumi Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hidup Malaysia. Iya. 9. Asal-usul nama Malaysia. Asal-usul nama Malaysia. Kalau korang nak tahu, tak ada siapa pun yang mampu memberikan fakta yang tepat mengenai asal-usul nama Malaysia yang sebenar. Namun antara teori yang terkenal ialah teori pertama, nama Malaysia telah wujud sebelum penubuhan Malaysia lagi berdasarkan peta dari tahun 1835 dalam peta yang dilukis oleh Thomas G. Bradford, seorang ahli geografi US, dan pelbagai lagi buku. Teori kedua, nama Malaysia dikatakan hasil gabungan antara dua perkataan Inggeris, iaitu Malay yang bermaksud orang Melayu dan Shire yang bermaksud perkampungan oleh pelayar dan pedagang pada zaman itu. Dua Bila teori ya, digabungkan menjadi Malaysia, iaitu perkampungan orang Melayu. Teori ketiga, menurut penulisan di dalam buku berjudul Malaya, tulisan A.J. Stockwell, Malaysia merupakan nama pilihan Tunku Abdul Rahman sebelum merdeka lagi. Namun Tan Sri Ghazali Syafi'i, iaitu salah seorang daripada 4 anggota Suruhanjaya Kobol, mendakwa beliaulah yang turut mencadangkan nama Malaysia untuk persekutuan baru itu. Tentu ada latar belakang yang menyebabkan mereka terfikirkan nama Malaysia kerana ia sudah wujud lebih awal lagi. Ini menarik juga nih friend. Nomor 8 friend. Black Hawk Down. Black Hawk Down. Siapa di antara korang pernah tengok cerita Black Hawk Down? Iya, Black Hawk Down. Itu film itu ya, Kalau kalau tak korang salah. nak tahu, cerita ini berkisarkan tentang kisah yang berlaku pada tahun 1993 tentang bagaimana pasukan tentera elit Amerika Syarikat cuba melepaskan diri setelah diserang oleh tentera Somalia ketika sedang melakukan misi bantuan. Filem ini dikatakan berdasarkan kisah sebenar, namun sebenarnya ia adalah tidak tepat. Ini kerana yang bertarung nyawa dan menyelamatkan tentera Amerika Syarikat di dalam filem itu sebenarnya adalah tentera Malaysia. Tentera Malaysia. Menurut Major Jeneral Besara Datuk Mat Rozi Baharom, iaitu salah seorang anggota tentera yang terlibat dalam operasi tersebut. Disebabkan ini merupakan filem Hollywood, maka peranan Malaysia tidak diiktiraf, seolah-olah Malaysia tidak terlibat dalam misi itu. I kept turning around to this little Malaysian driver. I said, "You drive. You just drive this thing. Get it the hell out of here."
he kept turning back saying, no, we stay. When we got in trouble that night, we had to ask the United Betul-betul. Nations to come help out, which they did. And again, Malaysia ya, I Pren ya. can't thank enough the Oh. Malaysians for what they did. That Berterima kasih Tapi dia terdapat terhadap versi yang Malaysia. lebih tepat, iaitu filem dokumentari bertajuk Black Hawk Down, The Untold Story, dikeluarkan pada tahun 2019. Malah Malaysia juga ada menghasilkan filem Malbat, Misi Bakara pada tahun ini yang berkisarkan tentang situasi yang berlaku pada tahun 1993 itu. Iya. ke depan dan gerak sekarang. Ada film Malaysia juga ya tentang itu. 7. Lagu Negaraku. Lagu Negaraku. Ramai yang tahu sebenarnya lagu Negaraku diambil daripada kumpulan lagu Negeri Perak kan? Cuba korang tengok perbezaannya. Oke, kita lihat ya Pren perbedaannya Pren. Sama kan? Tapi tahu tak korang, sebenarnya lagu Negeri Perak diambil, diinspirasi daripada lagu La Rosalie oleh komposer dari Perancis bernama Pierre Jean de Béranger yang didengari oleh Sultan Abdullah ketika beliau berada di Kepulauan Seychelles pada tahun 1877. Beliau kemudian mengubah lagu itu menjadi lagu rasmi Negeri Perak yang bertajuk Allah Lanjutkan Usia Sultan. Namun pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman telah mengadakan pertandingan mencipta lagu kebangsaan sebelum merdeka. Kerana pada zaman itu, Tanah Melayu tidak mempunyai lagunya tersendiri walaupun terdapat 514 buah lagu 514, diterima banyak ya. dari seluruh dunia. Namun, tak ada satu pun yang diterima. Akhirnya, pihak jawatan kuasa membuat keputusan untuk mendengar semula lagu kebesaran negeri sedia ada dan mereka tertarik dengan lagu Negeri Perak. Rentak lagu itu kemudian telah diubah semula oleh Saiful Bahri, kemudian diperdengarkan buat pertama kalinya sebagai lagu kebangsaan pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka. Lagu kebangsaan pada 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka. 6. Iya, Duit sejarah shilling ya. haiwan. Bagus ini Pren. Korang pernah tak tengok rekaan duit yang ditolak atau di-reject? Pada tahun 1966, Bank Negara Malaysia telah mengadakan pertandingan. Mereka bentuk duit shilling Malaysia yang pertama bagi menggantikan mata wang Malaya British Borneo, keluaran negara British. Pertandingan itu telah disertai dan mendapat sambutan yang hangat oleh rakyat Malaysia. Sebanyak 3 pemenang telah dipilih dan rekaan-rekaan mereka yang berunsurkan pelbagai haiwan itu kemudian dipamerkan di Muzium Negara. Tetapi, di dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Datuk Muhammad Kasim Haji Ali di majalah Coin Digest 1989, beliau mengatakan Tunku Abdul Rahman yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia pertama tidak bersetuju Perdana Menteri setelah Malaysia melihat pertama. rekaan duit shilling itu. Nak tahu apa alasan beliau? Tidak, ini tidak boleh. Orang akan ingat kita makan semua binatang ini kerana kita adalah negara demokrasi berparlimen. Kenapa kita tidak ambil sahaja gambar bangunan parlimen untuk digunakan sebagai reka bentuk semua shilling baru? Disebabkan hal itu, rekaan shilling bertemakan haiwan tidak digunakan dan ditukar kepada rekaan bangunan parlimen. 5. Itu sejarahnya. Mata Sejarah uang ya bendera Pren. Malaysia. Ada yang Ini sejarah mengatakan bendera bahawa Malaysia ni, bendera Bang. Malaysia mengambil rekaannya daripada bendera Amerika Syarikat. Tapi sebenarnya Memang hampir ia sama adalah ya. tidak tepat. Ketika di bawah pemerintahan Majapahit suatu ketika dahulu, kerajaan itu telah Majapahit. menggunakan bendera yang dikenali sebagai Sang Saka Getih-Getah Samudra atau Sang Saka Gula Kelapa. Ketika tertubuhnya negeri-negeri Melayu Bersekutu dan Malayan Union, rekaan bendera ini pula digunakan. Tetapi pada tahun 1949, Majlis Raja-Raja telah mengadakan pertandingan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Daripada 373 reka bentuk, hanya 3 yang dipilih, iaitu reka bentuk pertama, reka bentuk kedua dan reka bentuk ketiga. Rekaan ketiga yang dihasilkan oleh Muhammad bin Hamzah dari negeri Johor telah dipilih sebagai pemenang. Namun terdapat 3 perubahan yang dilakukan untuk reka bentuk akhir. Pada 26 Mei 1950, buat pertama kalinya, bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dikibarkan di pekarangan Istana Sultan Selangor dengan dihadiri oleh Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja Melayu dan pegawai-pegawai King George keempat. Apabila pembentukan Malaysia pada tahun 1963, bendera Malaysia sekali lagi diubah pada bilangan jalur-jalur dan pecahan bintang. Oh, ada 4. artinya itu ya, ada maknanya ya. Time kapsul bawah bangunan parlimen. Korang tahu tak, sebenarnya terdapat kapsul masa atau time kapsul
yang ditanam di bawah bangunan parlimen. Semasa pembinaan bangunan parlimen Baru tahu pada ini. 1962, lokasi yang dahulunya dikenali sebagai Bukit Foley Barat atau West Foley Hill telah dipilih untuk pembinaan tersebut. Ketika upacara pencatanah dilakukan pada 31 Ogos, kapsul masa telah ditanam serentak dengan peletakan batu asas bangunan tersebut. Apa yang terkandung dalam tu? Mesti korang tertanya-tanya kan? Kandungannya ialah Iya. salinan Penasaran hasil yang ingin mesyuarat tahu ya. parlimen pertama negara Malaysia, surat khabar yang melaporkan peristiwa penting, sampel wang kertas dan shilling Malaysia, kepingan timah, kepingan getah dan benih padi. Siapa tahu bila diorang akan buka semula kapsul tu? Cuba komen di bawah. Wah, ini Ya. baru tahu nih. Waktu di Malaysia diubah 8 kali. Sebenarnya Oh, zon 8 waktu kali? di Malaysia telah beberapa kali diubah untuk disesuaikan mengikut kepentingan negara di peringkat antarabangsa. Pada tahun 1932, Malaysia yang pada masa itu dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu telah diawalkan zon waktunya sebanyak 20 minit, iaitu dari pukul 11.40 malam kepada 12 malam. Kemudian pada 1 September 1941, sekali lagi waktu Tanah Melayu dipercepatkan sebanyak 10 minit bagi menyelaraskan 10 minit. waktu tempatan dengan waktu antarabangsa. Namun apabila kedatangan Jepun ke negara ini pada tahun 1942, Tanah Melayu ditukar mengikut waktu Tokyo, iaitu 2 jam lebih awal. Namun kembali semula ke waktu sebelumnya selepas Jepun berundur pada tahun 1945. Akhir sekali pada 1 Januari 1982, iaitu selepas kemerdekaan, waktu Malaysia sekali lagi telah diubah sebanyak 30 minit oleh Perdana Menteri Malaysia keempat untuk menyeragamkan waktu dengan Sabah dan Sarawak. Waktu Malaysia ketika itu telah diubah dari pukul 11.30 malam ke 12.30 malam dan dilakukan di Jam Menara Bangunan Sultan Abdul Samad yang disaksikan oleh jutaan rakyat Malaysia pada masa itu. Masya Allah. 2. Nama negara sebelum Malaysia. Nah, Pernah ini tak korang nama terfikir, sebelum Malaysia. Sebelum negara ini diberi nama Malaysia dan Tanah Melayu, apa nama asal negara ini? Ini. Kalau korang nak Ini tak tahu ni saya. suatu ketika dahulu, sekitar tahun 150 sebelum Masihi, negara ini dikenali sebagai Golden Chersonese atau Aureum Chersonensis yang dalam bahasa Latin membawa maksud semenanjung emas. Nama ini diberikan oleh Claudius Ptolemy, iaitu seorang falsafah Greek yang juga ahli geografi. Di dalam bukunya Geographia, yang terkandung peta ketika zaman kegemilangan Rom. Menariknya, nama Golden Chersonese diberikan kerana Malaysia pada ketika itu merupakan kawasan yang terkenal sebagai kawasan yang kaya dengan emas. Semenanjung emas itu juga kini termasuk dengan bahagian selatan negara Thailand. Selatan Thailand ya. 1. Satu pen. Tun Abdul Razak sebenarnya spy. Mesti korang terkejut dengan fakta ni kan? Siapa Abdul Razak? sangka Tun Abdul Razak yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua ini Perdana pernah Menteri jadi spy. Malaysia kedua? Kalau korang tengok gambar ni, di sebelah kanan sekali yang memakai cermin mata itu merupakan Tun Abdul Razak ketika berkhidmat sebagai perkhidmatan awam Malaya di bawah tentera Oh. Jepun ketika kedatangan Jepun ke negara ini. Apa yang mengejutkan dan ramai tak tahu, punca sebenar Tun Abdul Razak menyertai tentera Jepun adalah untuk menjadi pengintip untuk mempertahankan negara. Pada ketika itu, ramai yang tidak mengetahui rahsia ini sehingga memanggil beliau sebagai pembelot. Tetapi, tanpa menghiraukan tuduhan itu, Tun Abdul Razak yang terkenal dengan kebijaksanaannya dengan mudah mendapat kepercayaan daripada pihak Jepun dan dilantik sebagai pembantu di pejabat pegawai daerah untuk menyelaraskan banyak aktiviti dengan tentera Jepun. Ini telah memudahkan beliau untuk mendapatkan maklumat pergerakan tentera Jepun secara sembunyi, di mana Dia spy beliau ya. secara senyap-senyap menyampaikan maklumat itu kepada pasukan gerila Wataniah Pahang yang diketuai oleh Yop Mahidin. Disebabkan keberanian Tun Abdul Razak yang menjadi pengintip di kawasan musuh telah memberi peluang yang besar kepada kejayaan askar Wataniah Pahang menentang askar Jepun yang pada masa itu memiliki jumlah yang jauh lebih ramai dan berjaya mematahkan banyak aktiviti serta rancangan tentera Jepun secara rahsia. Fakta memang betul-betul kagum dengan Perdana Luar Menteri kita biasa. yang kedua ini yang juga dikenali sebagai Bapa Pembangunan. Fakta Iya, berharap iya, baru semoga tahu nih, video Ben. kali ini sedikit sebanyak dapat Bagus menaikkan semua rasa nih, Ben. syukur kita dalam lebih menghargai para pejuang kemerdekaan serta nilai hormat menghormati antara agama dan bangsa. Fakta akhiri video ini dengan laungan Merdeka! Merdeka. Jumpa lagi di video akan Merdeka. datang. Assalamualaikum semua, bye! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke friend, itu tadi friend sejarah 10 sejarah tentang Malaysia, dan banyak yang saya baru tahu tadi tentang sejarah-sejarah tadi, dan semuanya bagus ya friend ya, dan itu bermanfaat ya. Oke friend, mungkin itu aja friend video kali ini, insya Allah ada manfaatnya. Jika suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bangun Nafsir Official. Terima kasih telah menonton, salam sehat selalu dan assalamualaikum.